Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya doakan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan darinya. Kali ini, saya nak masak dan saya ingin berkongsi dengan semua cara saya buat donat pandan. Saksikan video saya sehingga habis. Terima kasih. Kami masak, kami kongsi. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat donat pandan ni ada saya tulis secara lengkap di description. Kita teruskan dengan cara membuatnya. Ni saya tukar bekas sebab saya gunakan 1 kilogram tepung high protein. So bekas yang mula-mula saya guna tu tak muat. Jadi saya pindah dalam bekas yang lebih besar. Terusnya saya akan tambah bahan-bahan lain ke dalam tepung, iaitu gula kester sebanyak 150 gram. Kemudian saya tambah garam setengah sudu besar. Untuk sukatan garam, serbuk penaik dan bread improver. Sukatannya sama saja, setengah sudu besar garam, setengah sudu besar bread improver, setengah sudu besar baking powder ataupun serbuk penaik. Bread improver dalam bahasa Melayu apa Nanti tolong komen bread improver dalam bahasa Melayu apa? Komen kat bawah. Okey, seterusnya saya tambah dalam tepung ni yeast. Yeast 1 paket tu 11 gram. Okey, ada juga cara yang saya guna sebelum ni buat donat. Saya bancur dulu yeast tu dengan air susu suam. Tapi ini cara lain sikit. Terus masukkan dalam tepung. Kita campurkan semua bahan-bahan kering. Lepas tu kita gaul rata dulu semua bahan-bahan ini sebelum kita masukkan, sebelum kita sediakan bahan basah dan kita campurkan bahan kering dan bahan basah. Okey, aku saya gunakan hand mixer untuk gaulkan semua bahan ni. Okey, ketepikan sekejap. Kemudian saya nak sediakan bahan basahnya. Okey, itu saya ada air daun pandan. Air daun pandan ni saya blender 7 helai daun pandan bersama dengan 200 ml air ataupun lebih kurang 1 cawan air. Lepas tu saya tambahkan lagi dengan air sejuk, air ais, sehingga menjadi 400 ml sebab kita nak guna 400 ml air. Dan dalam air pandan ni kita tambah 4 biji kuning telur sahaja. Kemudian esen vanila dan kita gaul rata bahan-bahan basah ni sebelum kita campurkan dengan bahan-bahan kering tadi. Okey, kodak. Okey, resepi asal yang saya ambil daripada sahabat saya ni, dia buat guna air biasa. Dia buat donat yang biasa tanpa tanpa air pandan. Cuma saya ubah sikit sebab teringin nak buat donat pandan. Air tu saya gunakan air pandan, campuran air pandan. Okey, jadi saya satukan sekarang ni bahan basah dan bahan kering, tapi kita satukan secara berperingkat. Bubur air tu sikit-sikit sambil kita adun dengan mixer tu. Okey, kita tak nak nanti susah nak sekata kalau kita terus bubur semua sekali ataupun terlebih air ke kan. Jadi kita bubur sikit-sikit. Jadi kita tahulah kalau kurang air kita boleh tambah lagi sikit. Tapi kalau dah terlebih air, terlebih lembik pula, kena tambah tepung. Lagi banyak pula adunan yang kita nak kena uli ni kan.
Okey, tengok tu bergegar-gegar sakan. Meja saya pun bergegar kan. Tu kamera nampak bergegar. Okey, actually saya punya hand mixer ni dah terlalu lama, dah banyak tahun dah. Saya kahwin dah 10 tahun dah, 10 tahun dah dia punya hayat. Lebih lagi daripada 10 tahun. Sebab hand mixer ni wujudnya sebelum saya kahwin lagi. Okey, jadi dia tak larat nak mengadun tepung sebanyak 1 kilogram ni. Kalau sikit-sikit tu mungkin boleh lagi dia nak adun. Jadi actually saya stop. Kat sini saya tambah air sikit sebab saya nampak macam adunan ni kurang air. So saya tambah air sejuk. Saya tambah air sejuk sikit. Dan saya adun lagi sekali. Lepas tu saya tengok macam memang ni rasanya molotov nanti saya punya hand mixer ni kalau saya teruskan kan menggunakan hand mixer. Okey, jadi saya stop guna hand mixer dan saya uli guna tangan. Ni sadarlah sikit tangan kan, kita nak uli guna tangan sampai adunan ni sebati dan tak melekat. Okey, actually tak terakam masa saya uli menggunakan tangan ni kan. Okey, saya bagi tahu saja. So at the end bila kita nampak tepung tu dah macam makin okey, kita tambahkan dengan mentega. Lepas tu kita uli lagi sampailah adunan tu licin. Kemudian kita rehatkan adunan tu selama 30 hingga 40 minit. Ni adunan yang dah berehat. Dah cukup rehatnya, dah kembang. Okey, kita tumbuk-tumbuk balik, buang angin dia dan kita akan uli sikit lagi sebelum kita bentukkan kepada bentuk yang kita nak lah. Okey, kat sini saya buat bentuk donat yang ada lubang kat tengah tu dengan bentuk yang tak ada lubang sebab actually saya plan untuk buat juga burger Malaysia menggunakan adunan yang sama. Okey, so jadi tu saya ambil lah papan. Saya tak ada pelapis silikon tu kan untuk nak buat uli-uli. Saya gunalah papan potong ni, dah lap-lap bersih kering, tak ada air. So kita tabur sikit dengan tepung dekat atas papan tu supaya adunan kita nak uli tu, dough tu tak melekat lah kan. Okey, tabur sikit tepung. Percaya atau tidak, ini adalah kali pertama saya cuba resepi daripada sahabat saya ni. Cuma kecuali yang bezanya hanyalah saya blend air pandan tu je. Okey. Dan alhamdulillah menjadi kali pertama saya buat. Dan saya bukannya jenis orang yang selalu buat donat. Jarang-jarang sangat saya buat donat. Pernah sekali hari sebelum ni saya share yang donat senyum simpul tu kan. Nanti boleh tengok. Saya sertakan link video donat senyum simpul tu nanti dekat bawah. Okey, tu kali saya buat donat tu cara lain. Ni cara dia lain. Tapi alhamdulillah kali pertama try resepi ni memang menjadi. Sedap sangat donat dia. Nanti goreng pun bila dah sejuk pun still lagi lembut dan sedap. Bau dia sangat harum sebab ada pandan tu kan. Okay. So ni banyak saya buat 1 kilo tepung ni dapat banyak. Saya boleh dapat dekat dengan 100 biji. Lebih. Dekat dengan 120 biji donat. So saya boleh buat portion untuk 5 hari punya makan. Hari yang pertama, hari yang buat ni, lepas tu saya packingkan dalam 4 lagi plastik, lebih kurang dalam 20-25 biji dalam satu plastik tu, dan simpan dalam freezer. Biasanya saya akan goreng half cook, separuh masak, dan saya simpan dalam freezer. So the next day bila terasa nak makan donat, nak buat burger Malaysia, keluarkan daripada freezer, goreng sikit lagi, boleh makan. Still lembut dan sedap. Okay. So kita uli-uli sikit. Dan saya guna penggelik ni sebab saya tengok yang sahabat ni kan dia buat macam ni. Saya tiru je lah. Actually tak adalah saya ni pandai sangat. Acuan untuk terap donat tu pun ni kali pertama saya beli tau. Sebelum ni saya tak pernah. Sebelum ni saya buat donat senyum simpul tu tak ada pakai acuan. Potong-potong, lepas tu buat panjang-panjang, gulung-gulung je kan. Buatlah macam mana pun guna tangan je. Yang ni kali ni kononnya nak bagi nampak bentuk dia sekata je semua kan. So try lah beli acuan terap donat tu. Okey, tapi untuk nak pakai acuan, so kena gelik lah dulu kan. Gelik kan dia bagi lepeh, tak adalah nipis sangat, tak adalah tebal sangat, ikut kehendak dan kesesuaian kita lah nak setebal macam mana kan. Tu saya tambah tepung sikit, degil, gelik melekat-lekat pula kan. Tambahlah tepung sikit.
sikit, supaya dia boleh melebar tu, boleh digelekkan, boleh dipenyekkan. Bergerak-gerak saya punya papan tu, maaf lah. Gunalah apa je yang ada, semampu yang saya boleh. Okay. So kalau siapa yang the beginner, yang permulaan nak try buat donat, cubalah resepi ni, guarantee jadi, insya-Allah. Sebab saya pun ni kali pertama saya try kan, kali pertama terus jadi dan sedap. Memang sukalah. Biasanya macam husband saya dengan anak lelaki saya, donat ni dia tak berapa sangat. Tapi untuk resepi yang ni, donat pandan yang ni, memang licin makan. Okay. Macam-macam kita boleh olah. Boleh buat tabur dengan kalau gula mesin tu saya suka campur sikit dengan serbuk kulit kayu manis. Sedap. Dia punya aroma dia, bau dia. Anak saya pun tak expect yang mak dia ada bubur rempah kan dalam gula tu kan. Tu yang klasik punya donat kan, kita tabur dengan gula. Lepas tu boleh buat juga yang moden sikit, celup dengan coklat lah, bubur coklat rice. Lepas tu bubur cheese. Lepas tu selain tu kalau yang macam yang ni, acuan terap ni ada lubang kat tengah tu kan. Kalau satu lagi acuan tu yang tak ada lubang tengah tu, saya buat untuk buat burger Malaysia, yang bubur sambal bilis dengan timun kat tengah tu kan. Pun boleh buat dengan adunan ni, satu adunan ni aja kita boleh buat macam-macam. Kalau nak buat roti goreng yang bubur inti kacang hitam kat dalam tu pun boleh. Tapi kali ni saya tak buat lah, sebab saya tak ada inti kacang hitam tu. So jangan risau. Kalau orang yang baru first time nak try buat donat, saya jamin, saya garanti resepi ni sedap menjadi gebu. Tapi kena beli tepung high protein lah. Tepung protein tinggi tu. Kalau guna tepung gandum, tak tahulah dia punya rasa, dia punya kejadiannya akan sama atau tidak kan. Sebab saya ikut resepi ni dia guna tepung high protein. Kalau guna tepung gandum biasa, mungkin dia punya kejadian dia tidaklah sebagus yang ini. Mungkin tak berapa gebu ke, tak berapa lembut ke, rasa dia lain sikit ke. Okay. Jadi tu gigih lah saya buat ni, banyak lah, penat. Tak sangka lah pula 1 kilo tepung tu banyak dia punya donat boleh dapat kan. Ingat kan macam dalam tak sampai 50 ke kan. Lepas tu bila saya tengok, wish, banyak gila ni. Nak buat besar-besar macam tak best pula. So buatlah yang acuan terap yang kecil-kecil sikit. Ni kita teruskanlah buat tu sampai habislah semua adunan. Macam-macam bentuk lah saya buat. Saya kata tadi kan, yang ada lubang dengan yang tak ada lubang. Ni dah nak habis dah adunan yang saya buat. Gigih menyiapkan 100 lebih biji donat tu kan. Okey, susun jarak-jarak dalam talam tu supaya dia tak melekat. Kemudian goreng, untuk simpan freezer, goreng separuh masak sahaja. Tu dia sebabun atas talam. Okey, saya packing simpan dalam freezer. Akhir kata dari saya, cubalah.